Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir untuk kali ni nak kongsi benda yang ringkas je lah tentang tips menjaga kamera. Pasal dah 2-3 kali lah dapat pertanyaan daripada rakan-rakan YouTuber yang tanya macam mana nak jaga kamera. Padahal tajuk ni kalau search dekat Google memang dah banyak lah, benda tu tak susah. So untuk memendekkan cerita, cara terbaik untuk menjaga kamera ialah kamera yang kita beli ni mahal lah, dengan kamera dengan lens kan. Mungkin ada akan datang nak invest lagi beberapa jenis lensa atau kamera. Cara terbaik nak kita kena simpan dalam dry box lah, terutama kita duduk dekat Malaysia ni. Cuaca hujan panas kan, lembab. Benda tu akan jadi, orang kata apa, jadi sebab lensa kita ni dia fungus. Bila fungus tu yang problem tu. Kalau nak cuci pun beratus-ratus juga kan. Dia fungus dia masuk sini pasal kadar kelembapan tu, orang kata apa, menternak fungus macam kulat lah kan benda tu. Dia kena letak dalam tempat yang kering. So sebaik-baiknya memang kita kena simpan dalam dry box lah. Dry box yang kita boleh control dia punya temperature tu. Kalau kamera yang jenis macam ni pun, compact macam ni pun, kita kena simpan juga dalam dry box. Pasal kadang-kadang dekat bahagian lensa rangefinder untuk kita tengok ni pun ada fungus, ni pun ada sikit fungus. Dan kadang-kadang dekat CMOS sensor ataupun sensor tu pun kadang-kadang fungus boleh naik dekat situ. So cara terbaik dia kita kena simpan dalam dry box. Dry box ni ada banyak jenis lah. Ada yang mahal, ada yang murah, terpulang lah kan. Tapi rata-rata yang kita tengok, saya tengok di online ni lebih kurang dalam 200 lebih hingga ke 1000 lebih pada. Tengok saiz lah kan. Kalau yang kabinet yang besar boleh simpan ada 2-3 rak tu, mahal lah. Tapi untuk jenis yang kita ada satu set body, 2-3 lens tu, satu dry box yang kecil pun dah cukup dah, dalam 200 lebih, 300 lebih macam tu lah. Mungkin kita rasa mahal, macam malas nak keluar duit kan untuk beli dry box. Tapi kita kena ingat lah, jangka masa panjang, kalau kita nak repair, nak hantar kedai servis untuk hilangkan fungus ni pun lebih kurang harga kos tu juga. So baik kita beli dry box lah. Ada setengah orang dia beli box container plastik yang biasa tu, yang kedap udara tu, yang banyak ada jual kat kedai-kedai tu, dalam RM20, RM50 tu kan. Tengok saiz kan. Dia letak silika gel lah. Itu pun boleh juga. Tapi benda tu, silika gel tu tak tahan lama tau. Silika gel ni ada masanya kita kena tukar, ataupun ada setengah orang dia kata dia bagi tips dia, kita masuk dalam microwave ke, biar ada colour dia tukar biru balik, pakai balik. Pasal dia akan, silika gel ni dia menarik kelembapan lah. Lebih kurang macam tu lah kan, maksudnya. Tapi benda tu, silika gel ni kan, kalau kita beli barang-barang kasut ke, benda-benda kamera dalam kotak tu, biasa dia letak yang kecil kan. Tapi untuk silika gel dalam box kamera tu kena pakai yang agak besar, satu bungkus tu. Tapi sebaik-baiknya macam ni lah, belilah dry box. Saya pun dulu tak simpan dalam dry box kan. Ada juga lensa saya lama-lama tu kena fungus lah. Dan lagi satu, sebaik-baiknya kalau boleh setiap minggu kita keluar lah, buat kamera kita tu biar kena cahaya matahari luar tu kan. Jangan simpan je kan. Itulah yang berbalik kepada apa ni, kena tanya diri kita tu, sebab apa kita beli kamera kan. Kalau sebulan sekali pun baru nak ambil gambar, sebenarnya tak ada keperluan aku nak beli kamera tu. Pakai phone je lah. Ni untuk orang yang buat bisnes macam wedding ke apa, yang boleh kata setiap minggu, bukan wedding je lah, wedding ke event ke, cari makan kan, setiap minggu, ataupun hobi yang memang setiap minggu dia keluar. Macam street photographer kan, memang dah jadi dia punya apa, macam kerja, walaupun street photography ni hobi kan, tapi dah jadi macam kerja. Setiap minggu dia keluar. Belilah dry box, simpan dalam dry box, bawa keluar. Kalau boleh yang paling cantik setiap minggu, walaupun bukan setiap hari kan. Yang bekerja macam saya ni mungkin nak kata hampir setiap hari tu tidak, tapi ada assignment lah. Tapi memang kita kerap keluar, so fungus nak melekat tu pun susah lah. Kejap-kejap kena cahaya matahari, keluar masuk, dia okey. Tapi kalau kita simpan dalam beg kamera saja, lepas tu hujan panas memang kadar kebarangkalian untuk fungus tu melekat di lensa memang agak tinggi lah. Lebih-lebih lagi kalau kita pakai kit lens lah. Pasal sesetengah lensa ni, di pengalaman saya lah, saya ada 2-3 lensa yang jenis berkualiti tinggi atau yang bagus, dia bukan agak tak boleh langsung kena fungus, boleh, tapi dia agak lebih tahan lah berbanding dengan lensa kit lens yang kalau kita letak sekejap mungkin sebulan 2-3 bulan tanpa masuk dalam dry box, dia mula lah berakar dalam tu kan. Boleh cuci, tapi mungkin ada yang tak tahu, bila kita cuci lensa ni, kalau dia terpaksa buka elemen-elemen lens kan, dalam kamera, dalam lensa ni dia ada lapisan-lapisan
ada beberapa elemen kantar lah kan. Bila dia buka, dia punya alignment tu sedikit sebanyak mungkin akan lari lah. Bila lari ni, focusing ni dah tak tepat. Bila tak tepat, kita kena adjust balik benda tu. So jadi tak sedap lah. Sebaik-baiknya, bila dah beli kamera tu, jagalah lensa tu baik-baik, simpan dalam dry box. Bukan lensa je, kamera sekali dalam dry box. Okey, selain itu lebih kepada penjagaan lensa kan. Tapi untuk kamera pula, kalau kita tak guna kamera tu untuk tempoh agak lama, contoh macam seminggu baru kita rasa macam baru nak pakai. Kalau hari-hari dalam seminggu 2-3 hari tu tak apa. Ni kalau dalam seminggu baru kita nak pakai, bateri tu kita keluarkan. Keluarkan bateri, letak tempat berasingan lah. Maksudnya bukanlah letak dalam dry box A, dry box B. Maksudnya kita keluarkan, letak dalam dry box sama. Cuba kita keluarkan daripada dia punya soket tu lah. Sama juga macam flash lah. Flash pun kalau kita nak simpan, keluarkan bateri tu. Tak kira lah bateri tu bateri kering ke, ataupun bateri yang rechargeable, kita keluarkan. Pasal macam ni kamera kan, kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita rasa macam seminggu lagi nak pakai. Kadang-kadang berbulan-bulan dalam tu kan. Dia untuk jaga spring dalam tu. Bila kita tolak bateri kan, dia ada spring dalam tu kan. Nak jaga spring dalam tu. Lepas tu memory card pun kita keluarkan juga. Benda-benda yang kita biar dia kosong lah. Letak tepi. Memanglah bila kita keluarkan agak lama, kita kena reset balik time kan. Time, date apa semua. Tapi tu tak kisah. Dia lagi satu sama juga macam lensa pun kalau boleh buka lensa tu, yang mana boleh buka kan. Buka lensa tu, letak cover cap, letak sebelah, maksudnya buka, pisahkan dia lah daripada body kan. So biar dia macam yang display kat kedai gambar tu kan. Itu antara penjagaan kamera lah. Selain daripada tu, kalau kita shooting di luar, di pantai ke di mana-mana kan, lepas balik tu kita ambil lah brush ya, kita brush keluar-keluar tu kan, supaya pasir-pasir yang melekat tu tak kekal kat situ lah. Nanti dia akan menyebabkan macam, bukanlah karat dia, tak elok lah benda tu. So benda-benda tu kita kena jagalah. Jaga lensa pula, jangan kita pakai tangan lah, jangan pakai lap baju. Ada setengah orang tu tengok lensa tu, dia ingat lensa tu macam orang kata apa, jenis kaca yang tak mudah kena scratch lah. Maksudnya dia scratch resistant lah. Kita gosok dengan baju biasa boleh. Dia memang lama-lama dia akan ada kesan cala lah kan. So sebaik-baiknya gunakanlah kain apa yang memang untuk cuci lensa. Invest lah benda tu. Sebab itulah kalau bagi profesional fotografer yang cari makan apa ni, dengan fotografi, kalau dia nak ambil job ke apa, harga dia agak tinggi. Salah satu sebab lah nak maintain benda-benda ni semua lah. Kalau rosak nak kena hantar servis. Benda tu dah semua akan memberikan kos kepada dia kan. Nak invest dry box tu, nak jaga maintain kan. Dry box tu pakai elektrik kan. Dia bukanlah maksudnya dry box tu dia punya bill tu tinggi melangit, tak adalah. Tapi adalah kos-kos yang kita kena tambah kan. Kena ingat benda tu. Kamera buka lens, dia letak cap, bateri cabut, memory card cabut. Yang penting letak dalam dry box lah. Dan kalau kita guna hari-hari tak apa lah. So benda ni dia ringkas sangat lah benda ni. Tak ada benda yang orang kata apa, complicated sangat lah. Yang nak kena fikir macam mana nak jaga kamera ni kan. Benda dia memang itu je yang biasa orang buat macam tu. Macam di pejabat-pejabat yang government yang apa, kebanyakan jabatan lah kan. Dia ada setengah tu dia simpan dalam pool maksudnya dalam satu bilik tu. Kamera-kamera staff semua buat dalam tu. Ada setengah tu, ada sepenah dia pergi. Setiap staff ada seorang dry cabinet. Taklah besar, kecil. Cukup lah dia nak simpan dalam satu body 2-3 lens kan. Cukup lah, kecil je. Dalam satu kaki, 2 kaki macam tu kot lah. So ada modal, belilah. Ni macam ni lah. Ada modal ke tak ada modal, kena cari modal. Memang kena cari modal untuk beli dry cabinet untuk simpan peralatan fotografi kita. Okay, boleh lagi.